Tlemcen, bandar bersejarah. Kehadiran umat Islam Andalusia mewarnai sosio-budaya penduduk tempatan. Gabungan antara binaan lama bersejarah dan bangunan baru memeriahkan suasana bandar ini. Umpama hamparan terbentang luas, Tlemcen, bandar di barat laut Algeria, berada 600 km dari ibu negerinya Algiers. Dengan kepadatan penduduk seramai 900,000 orang, pusat bandarnya tidak pernah sunyi dengan kegiatan harian penduduk tempatan. Bandar ini yang telah wujud sejak zaman pemerintahan Rom di Afrika Utara menyimpan nilai sentimental yang tinggi kepada penghuninya. Sejak sebelum Masehi lagi, ia telah berperanan sebagai pusat perdagangan. Peranan itu terus diwarisi hingga hari ini. Pelbagai barangan keperluan diniagakan, daripada dalam premis perniagaan hinggalah ke kaki lima. Bandar ini terkenal dengan perusahaan tekstilnya. Ia turut menempa nama sebagai pengeluar barangan kulit dan permaidani. Selain daripada buah-buahan dan pakaian, rempah ratus serta ubat-ubatan tradisional turut mewarnai barang dagangan di pasar terbuka ini. Antara hiruk pikuk di tengah pasar, kelihatan beberapa orang warga tempatan memasuki sebuah kawasan. Bernaungkan sebatang pokok delima, jumlah mereka hampir memenuhi ruang terbuka ini. Mereka kelihatan seperti menunggu sesuatu. Ketenangan wajah yang telah dimamah usia ini begitu setia menanti. Di suatu sudut yang lain, seorang lelaki tua begitu tekun memasukkan sejenis daun ke dalam gelas bagi memenuhi permintaan pelanggannya. Beginilah rupa warung minuman tradisional di bandar Tlemcen. Syai nak-nak atau teh bersama daun pudina menjadi kegemaran penduduk tempatan. Ia dikatakan baik untuk kesihatan. Sejak puluhan tahun lamanya, tuan kedai ini tidak pernah jemu melayan setiap pelanggan yang hadir. Keaslian teh yang dijualnya menjadi kegemaran penduduk di sini sejak beberapa generasi. Selain teh, dia turut menjual kopi panas bagi menambah kehangatan di warungnya. Tlemcen bermakna mata air atau telaga dalam bahasa Barbar. Operasi bandarnya hari ini berorientasikan pengaruh Perancis. Kuasa dari Eropah itu hadir pada tahun 1842 dan mengakhiri cengkamannya pada tahun 1962.
Ketika di bawah pemerintahan Rom, ia dikenali sebagai Pomaria, bermaksud dusun. Nama itu dinisbahkan kepada kesuburan tanahnya. Bandar yang majoritinya dihuni oleh kaum barbar ini menerima seruan hidayah pada tahun 675 Masehi. Bermula dari detik itu, ia berperanan sebagai pusat pemerintahan Maghrib Al-Awsat, pembahagian Algeria ketika di era pemerintahan umat Islam dari tanah Arab. Binaan ini adalah pusat pentadbiran Tlemcen ketika ia berada dalam era kerajaan-kerajaan kecil Afrika Utara. Sebelum kuasa-kuasa dari Eropah bertapak di Tlemcen, ia menjadi rebutan 8 buah kerajaan kecil Islam hinggalah Spanyol mengambil alih tampuk pemerintahannya. Istana Mechua cuba bertahan merentas arus peredaran zaman. Namun banyak bahagian utamanya dimusnahkan oleh Perancis dalam usaha menawan bandar Tlemcen. Sisa runtuhan ini dikatakan bekas bilik mencetak wang zaman pemerintahan kerajaan Marin berasal dari Morocco yang menguasai sebahagian daripada bandar Tlemcen mulai tahun 1359. Menerusi cebisan kesenian yang masih boleh dilihat, tergambar kegemilangan istana ini pada waktu itu. Namun pada masa yang sama, Mechua turut menderita akibat pertembungan kuasa antara kerajaan Bani Marin dengan sebuah lagi kerajaan Islam dikenali sebagai Zianid atau Zenatah dalam usaha mereka mendominasi seluruh bandar ini. Antara kurun ke-13 hingga kurun ke-16, Istana Mechua tidak hanya menempatkan kediaman ketua-ketua kerajaan yang menerajui bandar Tlemcen sebelum ia diambil alih oleh penjajah Eropah. Malah, istana ini berperanan menemukan tokoh-tokoh penting yang menjadi tulang belakang pentadbiran, sama ada kerajaan pimpinan golongan barbar atau bangsa Arab. Di sinilah mereka berbincang tentang strategi pemerintahan dan peperangan. Hari ini kelihatan tetamu-tetamu kehormatnya mengenakan pakaian berwarna-warni menanti di bahagian luar dewan. Temu janji mereka bukan dengan pemimpin negara atau ketua turus angkatan tentera. Mereka adalah sebahagian daripada jemputan penganjur yang mengadakan majlis perkahwinan di sini. Pakaian tradisional ini menandakan si pemakaiannya baru setahun mendirikan rumah tangga. Kehadiran mereka menambah keceriaan majlis. Dewan bekas pertemuan ketua-ketua negara suatu ketika dahulu telah diubah suai menjadi sebuah restoran eksklusif. Isyarat yang disebut sebagai will oleh rakyat tempatan menandakan kehadiran pengantin perempuan. Sambil diapit oleh 2 orang wanita berpakaian tradisional Andalusia, mempelai perempuan menyusun langkah dengan iringan selawat dan salam ke atas Nabi menuju pentas persandingan. Wajah pengantin perempuan sengaja dirahsiakan. Ia menambah perasaan ingin tahu tetamu bagaimanakah rupa pengantin bersama aksesorinya. Suasana berubah
Sebaik tiba di pintu restoran Asil, kemeriahan majlis semakin terasa. Juru kamera dokumentari ini diberi penghormatan merakamkan paras rupa pengantin sebelum tetamu melihatnya. Dengan nama Asil bermakna asli, restoran ini diusahakan oleh seorang usahawan wanita. Ia menjadi kegemaran golongan elit Tlemcen mengadakan majlis kerajaan seperti ini. Di pintu gerbang istana Mechua, mempelai lelaki bersedia diarak masuk ke dalam restoran Asil. Ketibaan pengantin perempuan diiringi dengan selawat dan salam, tetapi muzik moden ini membawa pengantin lelakinya ke pentas persandingan. Dengan kuda dan mantel berwarna putih, dia diarak seperti pahlawan yang baru pulang dari medan pertempuran. Said, seorang usahawan dalam lingkungan usia awal 40-an, pasti tidak akan melupakan majlis malam ini. Pasangannya, Maria, anak kelahiran tempatan, menyimpan harapan semoga detik-detik waktu yang akan ditempuhinya sebagai seorang isteri menjanjikan kebahagiaan. Tumpuan hadirin tepat pada aksesori yang dikenakan. Pakaian seperti ini adalah pakaian golongan bangsawan umat Islam Andalusia. Pada tahun 1236, kira-kira 50,000 orang Muslim dari Cordoba berhijrah ke Tlemcen. Ia adalah bibit-bibit awal perpindahan secara besar-besaran selepas kejatuhan Andalusia pada kurun ke-15. Hari ini, untuk mengenakan pakaian dan aksesori bangsawan Andalusia, perbelanjaan mencecah $7,000 Amerika diperlukan. Sementara majlis perkahwinan seperti ini menelan belanja sehingga $15,000. Kucupan tahniah daripada kerabat terdekat dan rakan taulan tidak putus-putus bermula dari pintu masuk restoran Asil hinggalah ke pentas persandingan. Pasangan ini menampilkan wajah masyarakat Tlemcen di abad ke-21. Antara pengaruh penjajah dan warisan tinggalan umat Islam diadun bersama menjadi resam kehidupan. Walaupun penduduk Tlemcen hari ini berupaya menyesuaikan antara dua pengaruh untuk membentuk identiti baru masyarakatnya, namun tinggalan usang ini tidak akan menerima hakikat bahawa insan yang bertanggungjawab membinanya turut memusnahkannya, sedangkan mereka berpegang pada akidah yang sama. Kota lama Mansourah di penjuru bandar Tlemcen saksi medan pertempuran antara kerajaan Bani Marin dan kerajaan Zianid.
Menara setinggi 40 meter ini sebahagian daripada runtuhan Masjid Kota Mansurah. Binaan asalnya membolehkan muazzin naik ke puncak sambil menunggang kuda. Seni benanya mempamerkan sentuhan kerajaan Bani Marin. Bani Marin, sebuah dinasti kaum barbar dari kawasan Sahara, memeluk Islam pada kurun ke-7 Masehi. Kerajaannya bertapak di Morocco selepas kejatuhan kerajaan Al-Muwahhidun pada tahun 1196. Pengasasnya bernama Abu Muhammad Abdul Al-Haq. Pemimpin kelimanya, Abu Yaqub Yusuf, berminat untuk menguasai Tlemcen setelah melihat kemakmuran bandar ini. Tlemcen hanya berada 170 km dari kawasan pantai Mediterranean. Iklimnya dipengaruhi oleh kawasan pantai itu. Faktor ini menarik minat Abu Yaqub. Semasa pandangan pemimpin Bani Marin itu dihalakan ke Tlemcen, bandar ini berada di bawah kerajaan Zianid atau Zenatah yang juga terdiri daripada kaum barbar Islam. Kerajaan ini telah diasaskan seawal kurun ke-8 Masehi di Afrika Utara, tetapi tenggelam setelah kemunculan dinasti Idrisiyah, Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Bermula tahun 1269, kerajaan ini muncul semula apabila kerajaan Al-Muwahhidun jatuh, malah mereka turut menghalau penduduk Arab di sini. Abdul Al-Walid menerajui kerajaan Zenatah di Tlemcen. Mansurah meliputi kawasan seluas 101 hektar dengan dikelilingi tembok setinggi 12 meter dan ketebalan 1.5 meter. Keinginan Bani Marin untuk menguasai Tlemcen mendorong mereka mengepung bandar ini bermula tahun 1299 hingga tahun 1359 sebanyak 2 kali. Kekalahan Abdul Al-Walid, pemimpin kerajaan Zenatah, membolehkan Bani Marin berkuasa di Tlemcen. Seperti helaian benang yang ditenun menjadi hamparan permaidani, demikianlah juga runtuhan peristiwa yang mengulit sejarah Tlemcen hingga membentuk masyarakatnya hari ini. Di penjuru bilik industri kecil Tlemcen ini, pewaris bakat Ben Sari memetik gambus alunan muzik Andalusia sambil menggamit kenangan lama. Kumpulan Ben Sari terkenal di Algeria kerana menguasai irama Andalusia. Kini, hanya muzik, pakaian dan bangunan lama yang tinggal bagi menceritakan sejarah Tlemcen.